A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan bersama-sama bertadabbur ayat-ayat Al-Quran daripada surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Taubah adalah ayat yang dikategorikan sebagai ayat Madaniyah. Kita mengambil pendapat yang paling tepat dalam perbincangan ilmu-ilmu Al-Quran bahawa dinamakan Madaniyah adalah ia diturunkan selepas daripada hijrah. Adapun Makkiyah pula mana-mana ayat ataupun surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah. Surah At-Taubah yang kita sebutkan dalam bahasa Melayu pun sama, iaitu taubat ataupun bertaubat. Ini mempunyai sebanyak 129 ayat. 129 ayat ini dalam beberapa topik dan juga perbincangan, dan nama surah At-Taubah ini sebenarnya dikongsi dengan beberapa nama yang lain, sebagaimana yang disebut oleh Imam Az-Zamakhsyari, pengarang kepada kitab iaitu Al-Kashaf dalam bidang tafsir. Antara lain adalah surah Bara'ah, kerana perkataan pertama di dalam ayat ini adalah Bara'atum minallah, iaitulah yang dimaksudkan pemutusan hubungan. Juga dinamakan sebagai surah Al-Fadhihah. Surah ini mendedahkan tentang perangai orang-orang munafik. Begitu juga dipanggil dengan surah Al-Azab, pun disenaraikan begitu. Apa yang penting tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah kita ingin bertadabbur, melihat dan juga mengetahui apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Insya-Allah pada kali ini kita akan bertadabbur ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Ini adalah pemutusan hubungan dengan terbatalnya perjanjian antara Allah dan Rasulnya dengan kaum musyrik yang kamu telah mengikat janji setia dengan mereka untuk tidak berperang lagi. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi SAW bahawa sebarang hubungan, sebarang perjanjian yang ada dalam kalangan umat Islam dan orang-orang musyrik sebelum ini semuanya terputus dan juga terbatal. Kita sedia maklum ada perdamaian Hudaibiyah pada tahun ke-6 daripada hijrah, iaitulah kita panggil Sulhul Hudaibiyah. Maka gencatan senjata selama 10 tahun, dan sebagaimana yang kita sedia maklum dakwah Nabi SAW, orang-orang musyrik hendaklah dipulangkan, orang-orang Islam yang berada di Mekah tidak boleh dipulangkan apapun. Ini contoh perjanjian. Sekarang ni ayat yang pertama menyebut segala perjanjian, segala yang dipanggil perdamaian, segala apa yang termeterai di antara musyrik dan orang Islam sudah tidak ada lagi dan semuanya adalah terbatal. Begitu juga ayat yang pertama ini kita dapati tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, tidak sebagaimana surah-surah yang lain. Ini juga cukup istimewa dan maknanya suatu surah yang unik, ataupun kita kata tidak sama dengan surah-surah yang lain. Dalam satu riwayat tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkaitan dengan tiadanya Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kita kan Al-Fatihah ada Bismillahirrahmanirrahim, Al-Baqarah ada Bismillahirrahmanirrahim, sampai di surah At-Taubah ini tiada dimulakan dengan Bismillah. Ibn Abbas meriwayatkan, Sa'altu Aliyan, aku bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, lima lam yuktab fi bara'ati
Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ali, aku bertanya kepada Ali. Ibn Abbas kata, kenapa tidak ditulis pada Bara'ah, iaitu surah At-Taubah ini, perkataan Bismillahirrahmanirrahim? Lalu dijawab oleh Ali, lianna Bismillahirrahmanirrahim amanun wa bara'atu ataupun wa bara'atun nuzilat bisayfi wa nabdhil uhudi wa laysa fiha aman. Bismillahirrahmanirrahim itu ada maksud aman, keamanan, kesejahteraan. Tetapi surah Bara'ah ini diturunkan dengan pedang. Ceritanya adalah cerita kena bunuh orang-orang musyrik, perang dengan orang-orang musyrik. Jadi cerita pasal pedang, cerita pasal perang, cerita pasal orang yang tidak mengutarakan janji dalam mana-mana perjanjian mereka, ini tidak ada keamanan padanya. Maka tidak sesuai ada Bismillahirrahmanirrahim, kerana ayat ini ataupun surah ini tiada keamanan bagi orang-orang musyrik. Baik, itu yang berkaitan dengan ayat yang pertama, yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam ayat ini bahawa segala perjanjian yang dimeterai sebelum ini sudah terbatal. Cuma ada pengecualian. Ada pengecualian adalah apabila mana-mana perjanjian yang ada tempoh. Jadi kalau sekiranya mana-mana perjanjian antara orang Islam dan orang musyrik bertempoh, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu supaya tunggu sampai tempohnya habis. Adapun yang tidak ada tempoh, yang mutlak, maka yang ini terbatal, cuma diberi tempoh selama 4 bulan sebagaimana ayat yang berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa anna allaha mukhzil kafirin. Maksudnya, maka berjalanlah kamu di bumi 4 bulan dan ketahuilah bahawa kamu tidak akan melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah penghina orang-orang yang kafir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat ini ataupun surah At-Taubah ini turun pada tahun ke-9 Hijrah. Tahun ke-9 Hijrah berlakunya peristiwa peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk adalah berlawan dengan pihak Rom. Iaitulah ini juga adalah tanda bahawa Nabi SAW bukan selamanya berdakwah di tanah Arab, tetapi ingin meluaskan dakwah dan seruan tauhid itu kepada seluruh umat manusia. Apabila dinyatakan tentang fasihu fil ardi arba'ata ashhur, pergilah berjalan, maksudnya apa? Orang-orang musyrik yang di ayat yang pertama tadi Allah Ta'ala sebutkan, maknanya putus hubungan. Sudah tidak ada lagi apa-apa perjanjian, sudah tidak ada hubungan yang berkaitan dengan perjanjian yang mutlak. Selain daripada yang mutlak, yang bertempoh, itu Allah Ta'ala suruh cukupkan tempoh. Ini menunjukkan Islam ini agama yang menjaga perjanjian. Islam ini menghormati segala perjanjian. Tidak boleh dicabul, tidak boleh perjanjian itu kita ambil ringan, kerana dalam hal sudah diputuskan hubungan di antara orang Islam dan orang musyrik pun, bagi mana-mana perjanjian yang bertempoh, mungkin 5 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin 7 bulan, maka ini kena ditunggu habis tempohnya. Dan ada dalam satu riwayat, bagaimana satu perjanjian yang termeterai di antara orang musyrik, iaitulah Luhai daripada Kinanah, ini berterusan selepas ayat ini turun selama 9 bulan. Jadi disuruh tunggu sampai 9 bulan. Ini membuktikan apa yang ada dalam agama kita cukup menitik beratkan perkara yang berkaitan dengan perjanjian. 4 bulan diberi tempoh. Ini mungkin kita panggil tempoh untuk berfikir, dan ia disebutkan oleh para ulama tafsir. 4 bulan itu tempoh yang diberikan kepada orang musyrik selepas ayat yang menyebut secara jelas pemutusan hubungan. Tapi walaupun telah disebut diputuskan hubungan, 4 bulan diberikan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fasihu fil ardi arba'ata ashhur, iaitu selama 4 bulan, dengan maksud mereka ini boleh
pergi berjalan ke sana ke sini tanpa diganggu oleh orang Islam, tanpa mereka ini dibunuh ataupun tanpa mereka ini ditangkap oleh orang Islam dalam tempoh 4 bulan ini, seakan-akan ia adalah tempoh aman. Tempoh aman berkaitan dengan pemutusan hubungan tadi, tetapi masih lagi diberi tempoh kepada mereka selama 4 bulan. Baik. Mungkin kita menyangka bahawa 4 bulan ini, 4 bulan ini samalah dengan bulan-bulan haram. Sebab bulan haram pun tak boleh berperang. Bulan haram yang kita sedia maklum sebagaimana hadis Nabi SAW sebut, iaitulah bulan Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram, dan satu lagi bulan ma baina Jumada wa Sya'ban, iaitulah bulan Rejab. Tetapi majoriti para ulama menyebut tentang ayat ini, 4 bulan itu bukan bulan-bulan haram tadi. Ia merujuk kepada bermula ayat itu diturunkan ketika Haji Wada', iaitulah pada bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah lebih kurang 20 hari, kemudian bulan Muharram, kemudian bulan Safar, kemudian bulan Rabiul Awal, ini 3 bulan, kemudian 10 hari daripada bulan Rabiul Akhir. Inilah maksud 4 bulan dalam tafsiran para ulama bermula daripada diturunkan ayat itu. Seterusnya kita bacakan tadi berkaitan dengan ketahuilah dan ingatlah sesungguhnya Allah akan menghina orang yang kafir dengan bala bencana di dunia dan azab di akhirat. 4 bulan mereka kekal berada di Mekah, 4 bulan mereka tidak mau beriman, 4 bulan mereka tidak tinggalkan negeri ini, maka pada waktu itu mereka boleh ditangkap dan juga dibunuh. Ditangkap menjadi tawanan perang ataupun menjadi tahanan, dibunuh. Begitu juga itu cerita di dunia, itulah maksud penghinaan. Begitu juga pada hari akhirat mereka akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ayat yang ketiga, wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu fa in tubtum fahuwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Maksudnya, dan inilah perisytiharan daripada Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar yang terbesar, bahawa sesungguhnya Allah dan Rasulnya memutuskan hubungan dan perjanjian dengan orang musyrik. Oleh itu, jika kamu orang musyrik, maknanya kamu wahai orang-orang musyrik bertaubat daripada kekufuran, maka yang demikian adalah lebih baik bagi kamu. Dan jika kamu berpaling engkar, maka ketahuilah sesungguhnya kamu tidak akan dapat melepaskan diri daripada azab Allah. Dan khabarkanlah wahai Muhammad SAW kepada orang kafir bahawa mereka akan ditimpakan dengan azab yang pedih. Di dunia ditangkap, dijadikan tawanan, ini satu penghinaan. Pada hari akhirat pula mendapat azab yang pedih, ini juga penghinaan. Sebab itu tempoh ini sesuai untuk mereka berfikir, tempoh ini sesuai untuk mereka kalau nak beriman kepada Allah Ta'ala, itu yang disebutkan fa'in tubatum, sekiranya mereka bertaubat, dengan maksud mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Ayat yang keempat, illa alladhina ahadtum minal musyrikina thumma lam yanqusukum syai'a wa lam yudhahiru alaikum ahada fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Kecuali mereka yang kamu mengikat janji setia dengannya daripada orang musyrik, mereka tidak mencabuli perjanjian kamu itu sedikit pun, dan mereka tidak menolong seorang pun yang memusuhi kamu, maka sempurnakanlah perjanjian dengan mereka sehingga habis tempohnya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini yang disebutkan tadi, contohnya Luhai daripada Kinanah yang ada 9 bulan, dia tidak mencabuli perjanjian. Mereka juga adalah kumpulan yang tidak mengganggu orang Islam. Ayat ini menyebut bagi golongan yang seumpama ini, tunggu sehingga habis
tempoh perjanjian itu. Ini jelas dalam ayat yang keempat. Seterusnya, ayat yang kelima, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maksudnya, kemudian apabila habis tempoh bulan-bulan yang dihormati itu, kat sini disebut secara jelas Ashhurul Hurum. Tadi kita kata maksud Ashhurul Hurum ini bukanlah bulan-bulan yang kita nyatakan sebagai tidak boleh berperang, tetapi maksudnya adalah iaitu bulan Syawal. Ini disebut oleh Imam As-Suyuti bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Ini menurut pendapat daripada Imam As-Suyuti. Kemudian ada pendapat lain yang menyebut bahawa sebagaimana saya nyatakan tadi, ia bermula daripada bulan Zulhijjah, dan ini pendapat yang maknanya dipegang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, begitu juga dengan Al-Qurtubi, begitu juga dengan Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim, iaitu 10 hari daripada bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Safar dan juga bulan Rabiul Awal, dan 10 hari yang pertama daripada Rabiul Akhir. Kerana apa? Kerana mengambil sempena ayat ini diturunkan ketika haji Nabi SAW, iaitu ketika Nabi berada di Mina. Ketika berada di Mina sudah pasti melepasi 10 hari bulan Zulhijjah, kerana ke Mina adalah pada 10, 11, 12 dan juga 13, 10 hari raya Aidul Adha, kemudian 11 hari tasyrik, 12 hari tasyrik, ni boleh jadi nafar awal, kemudian hari tasyrik yang ketiga, ini kalau sekiranya buat nafar thani. Baik, begitu juga bagaimana difahami daripada perkataan di sini, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Habis saja tempoh itu, selepas 4 bulan tadi, maka bunuhlah orang musyrik itu di mana sahaja kamu menemuinya. Ini yang dipanggil, ini adalah ayat pedang, ini adalah ayat azab bagi orang-orang musyrik. Baik, itu yang pertama. Dan juga Allah Ta'ala kata, kepunglah mereka. Kepung, maknanya jangan biarkan mereka lari. Begitu juga seterusnya, tawanlah mereka. Pertama, bunuhlah orang musyrik di mana saja mereka, di mana saja kamu temui mereka. Yang kedua, tawanlah mereka. Kemudian kepunglah mereka serta tunggulah mereka di tiap-tiap tempat pengintipan. Pendek kata, tak ada peluang dan ruang untuk mereka lepas lari. Kemudian jika mereka bertaubat daripada kekufurannya dan mendirikan solat serta menunaikan zakat, maka biarkanlah mereka, jangan diganggu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, mereka bertaubat, maknanya mereka beriman, tinggalkan kekufuran, tinggalkan yang dipanggil menyembah berhala, sekarang bertaubat dengan maksud masuk kepada ajaran Islam. Baik, adakah cukup seseorang mengatakan dia beriman tanpa dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat ini menyebut 2 perkara yang boleh menjadi indikator betul-betul seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah mendirikan solat, dan yang kedua adalah mengeluarkan zakat. Solat wajib ditunaikan. Solat itu adalah tiang agama. Solat itu adalah bukti kita beriman kepada Nabi. Ada orang kata ayat ini tak menyebut pula beriman kepada Nabi. Sebenarnya apabila seseorang mendirikan solat, terjawablah persoalan tadi. Tidak mungkin orang yang mendirikan solat tidak beriman kepada Nabi dan Rasul. Kerana cerita tentang solat, kaifiat dan kaedahnya, detail tentang solat, semua itu datang daripada Nabi SAW. Begitu juga yang kedua, mesti hubungannya baik dengan manusia.
dengan mengeluarkan zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Solat hubungan dengan Allah Taala, zakat adalah hubungan kita sesama dengan manusia. Islam itu adalah agama hubungan dengan Allah, pada masa yang sama agama yang berkaitan dengan hubungan sesama dengan manusia. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak cukup seseorang itu hanya solat tetapi tidak mahu mengeluarkan zakat. Orang yang tidak beriman diperangi oleh Islam, orang yang tidak solat juga diperangi oleh Islam, dan Sayyidina Abu Bakar memerangi orang yang solat tetapi tidak mengeluarkan zakat. Oleh sebab itu, zakat ini juga adalah bukti keimanan seseorang. Sebab itu, dalam konteks hari ini, tuan-tuan sekalian, saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk memastikan, yang pertama, kita sekarang dalam bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah telah diputuskan pada tahun ini sama macam tahun lepas, iaitulah sebanyak nilaian beras segantang, iaitu 2.6 kilogram, RM7. Cuma tuan-tuan sekalian, RM7 mungkin beras yang kita makan. Kalau kita makan pula beras yang lebih mahal, sepatutnya kita keluarkan yang lebih banyaklah daripada itu. Ini perlu untuk kita faham juga, sebab zakat fitrah ini berkaitan dengan makanan yang kita makan setiap hari. Maka sepatutnya berasnya beras yang sama dengan yang kita makan lah, harganya dan juga nilainya itu. Zakat fitrah, kemudian yang kedua adalah zakat harta, dan kita ada lembaga zakat Selangor yang tuan-tuan telah maknanya membayar sebelum ini, dan akan datang kita akan bayar dengan segala kemudahan, ketelusan, semua dilaporkan dengan gambar, maklumat, begitu juga dengan pertanyaan. Kalau kita nak kira, ada calculationnya yang telah disediakan. Ini membantu kita, bahkan ia lebih menepati maqasid asy-syariah, insya-Allah. Baik, itu dikatakan sebagai bukti kalau orang-orang musyrik ini bertaubat, maknanya beriman kepada Allah. Kemudian tengok mereka ini pastilah mendirikan solat, begitu juga mereka ini akan mengeluarkan zakat. Kalau begitu, Allah Ta'ala berfirman, فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, maka biarkanlah mereka, iaitu biarkanlah mereka bebas berjalan, sudah tidak perlu ditangkap, tidak perlu diperangi, tidak perlu diintip, kerana mereka ini sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bulan Ramadan ini rebut peluang keampunan Allah Ta'ala, kerana rugi kalau kita berpuasa tetapi tidak mendapat keampunan Allah Ta'ala, sebagaimana hadis yang menyebut kehinaan bagi orang yang sempat bertemu Ramadan, kemudian Ramadan berlalu pergi sebelum sempat diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha bila bertanya kepada Nabi SAW, apakah yang perlu dia lakukan kalau bertepatan malam itu dengan malam Al-Qadar? Nabi suruh minta keampunan daripada Allah Ta'ala. Ya Aisyah, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah, wahai Aisyah, ya Allah, engkau Maha Pengampun, suka mengampunkan orang, maka ampunkanlah aku, ya Allah. Itu yang dicadangkan kepada Aisyah, cerita pasal keampunan. Innallaha ghafurur rahim. Ayat yang ke-6 kali ini, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka faajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'manah dzalika biannahum qaumul la ya'lamun. Dan jika seseorang daripada kaum musyrik meminta perlindungan kepadamu supaya jangan dibunuh, maka berilah perlindungan kepadanya sehingga dia sempat mendengar keterangan-keterangan Allah tentang hakikat Islam itu, kemudian hantarlah dia ke mana-mana tempat dia beroleh keselamatan. Perintah yang tersebut ialah kerana mereka itu kaum yang tidak mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa ada pengecualian. Tempoh sudah diberikan selama 4 bulan sebagaimana kita nyatakan tadi, ataupun bagi mereka yang memang ada perjanjian sudah habis 6 bulan, katakan tiba-tiba
mereka ini belum ingin untuk beriman kepada Allah Ta'ala, lalu minta kepada Nabi SAW, janganlah bunuh. Allah Ta'ala sebut, terima permintaan itu dengan satu tujuan, ceritakan kepada mereka firman-firman Allah Ta'ala, hatta yasma'a kalam Allah. Di sini menunjukkan bahawa bukan tujuan perang itu untuk kita bunuh orang semata-mata. Dalam Islam bukan begitu. Ini ada pengecualiannya. Maknanya kalau ada orang minta supaya jangan dibunuh, disuruh kepada kita terima permintaan itu, kemudian kita terangkan kepada mereka ayat Al-Quran, ajaran Islam, supaya mereka ini tahu hakikat Islam yang sebenar. Ramai orang yang tidak tahu Islam, lalu mereka tidak bersetuju, bahkan mereka ini menganggap Islam dengan anggapan yang pelbagai. Apa kata kita beritahu mereka tentang agama, ceritakan kepada mereka solat, ceritakan kepada mereka tentang zakat, ceritakan kepada mereka tentang iman dan juga seumpamanya. Ini kalau sampai peringkat diberi ilmu, masih lagi mereka tidak mau beriman. Yang ini kalau mereka minta supaya keluar, pada kali ini bukan setakat dibenarkan keluar, Allah Ta'ala perintahkan, hantarlah sampai ke tempat yang mereka rasa selamat. Ini dia keindahan Islam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka kesimpulan daripada ayat pertama sehingga ayat ke-6 daripada surah At-Taubah berkaitan dengan iaitulah pemutusan hubungan selepas mereka ini banyak mencabuli perjanjian yang telah mereka sepakat dengan Nabi SAW dan juga umat Islam, tetapi kali ini sudah tidak ada peluang lagi, cuma tempoh akhir adalah selama 4 bulan. Kalau sudah habis, diperangi mereka. Kemudian yang kedua, dikecualikan kalau sekiranya mereka bertaubat dengan solat, dengan zakatnya. Kemudian juga dikecualikan bagi mereka yang meminta supaya tidak dibunuh, disuruh kepada umat Islam untuk menerima permintaan mereka. Itu antara tadabbur yang boleh kita sama-sama lihat daripada ayat pertama sehingga ayat yang ke-6 surah At-Taubah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.